Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Para penonton yang hormati sekalian, kita bertemu lagi. Saya nak ulang lagi, tuan-tuan tak suka nak dengar pun saya pasal nak mengucapkan tahniah kepada seluruh para penonton, ribuan bilangannya. Kepada followers, kepada likers, kepada yang baru, yang lama, bersama-sama dengan kita tuan-tuan dan puan, kita sudah bersiaran malam ni 139. Malam yang 139 continuously, hanya kita berehat 3 hari dalam Aidilfitri, 3 hari dalam Aidil Adha, dan mungkin ada 1-2 hari dalam masalah teknikal dan sebagainya. Apapun, tanpa tuan-tuan, apalah kita. Tanpa pun tuan-tuan, apalah program kita. Tanpa tuan-tuan, apalah sebenarnya yang kita nak capai. Tanpa sokongan dan dukungan daripada tuan-tuan dan puan. Para penonton yang berhati sekalian, alhamdulillah, nampaknya sokongan yang padu daripada 13 hari bulan Mac dulu. Kita bersiaran sampai sekarang ni tuan-tuan dan puan. Pagi pukul 7, besok pukul 7 tuan-tuan. Besok pukul 7 kita mengulas 7 kumpulan manusia yang akan berada di naungan Arash, di bawah Arash, ketika tidak ada naungan lagi kecuali naungan Arash. Memang kita dah dengar hadis ni. Daripada kecil-kecil kita dah dengar. Tapi kemungkinan agaknya dalam konteksnya. We put the hadis into its own context. The current context. Agaknya itu yang mungkin saya tengok tadi tuan-tuan reach-nya mencecah ke 140,000 begitu reach-nya. Begitu besarlah reach-nya tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian malam ni kita nak bincang satu tajuk, pendidikan awal seorang insan. Pendidikan awal seorang insan yang saya fikir tuan-tuan terlibat, saya terlibat, anak tuan-tuan terlibat, anak saya terlibat, cucu tuan-tuan terlibat, cucu saya terlibat. Dua-dua orang yang menjadi peserta kita malam ni belum ada cucu lagi tuan-tuan. Anak pun masih kecil, masih di awal-awal remaja lagi anak mereka. Tapi apa pun yang nak sebut tuan-tuan dan puan, yang akan membincangkan tajuk ini malam ini ada 2 orang. Satu ialah dipanggil Cikgu Farah Hayana Haji Idris. Daripada Alustar, daripada Kedah, Sungai Petani. Sungai Petani Kedah, tuan-tuan dan puan. Alhamdulillah, live sekarang ni. 4 malam yang lepas kita live dengan Bogor, cikgu, dengan Bogor, dengan orang Bogor, Kuala Lumpur, Bogor live. Dan kita bercadang untuk live, ada teman-teman yang memanggil kita daripada London, ada teman-teman panggil kita daripada Cologne, daripada Germany dan sebagainya. Dan ada teman-teman daripada Jeddah, daripada Riyadh panggil kita untuk bersama-sama kita pada malam ini. InsyaAllah menjadi peserta dalam program kita. Alhamdulillah, insyaAllah bila segala technicalities-nya dapat diuraikan, dapat diselesaikan, kita dapat bersiaran bersama dengan mereka. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kali yang kedua, penampilan orang muda, handsome, tuan-tuan, semuanya ada pada dia. Al-Quran ada pada dia, hafazan Quran ada pada dia, tuan-tuan, ilmu ada pada dia, ilmuwan ada pada dia, agamawan ada pada dia, dakwah ada pada dia, dan dia butik pun ada pada dia, tuan-tuan dan puan. Masya Allah. Saya pun nak pergi kedai dia nanti nak buat sikit jubah dengan dia, tuan-tuan dan puan. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, beliau ialah Imam Muda Hasan Adli. Saya Hasan Ali, dia Hasan Adli. Tapi nama dia tu lebih harum lagi lah tuan-tuan. Hasan tu memang dah harum. Adli pula. Tuan-tuan kalau tahu sejarah kita di Malaysia ni, sejarah siasah Malaysia ni, agaknya nama Hasan Adli itu bukan merupakan nama yang sebarangan tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, apapun kita terus berbincang pada malam ni tuan-tuan dan puan. Saya nak memulakan dengan Imam Muda dulu. Boleh ke Cikgu Farah? Kita bagi Imam Muda dulu. Boleh. Kita bagi Imam Muda. Saya makmum tak berapa nak muda. Okey. Imam Muda. Boleh tak Imam Muda? Kalau boleh Imam Muda Hasan Adli. Kalau tajuknya misalnya pendidikan awal seorang insan dalam masa 4-5 minit ni, apakah mukadimah yang paling sesuai untuk itu? Jalur itu kita akan lihat dan akan kita tengok, kita akan berjalan di jalur mukadimah yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Hasan Adli.
Imam Budi Hasan Adli. Sila Ustaz. Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas ya? Jelas. Baik, Dalam kereta tuan-tuan, baru habis kuliah. Tak sempat nak sampai ke rumah dalam kereta. Inilah komitmen. Sila Ustaz. Okey, baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair, amma ba'd. Ya, yang bahagia Datuk Hasan Ali, kemudian Cikgu Farah Hayana Idris dan semua yang menonton live pada malam ini. Berkenaan dengan tajuk kita, pendidikan awal seorang insan, ya betul ya Tok? Betul. Baik. Bila kita melihat tajuk ini, bila kita sebut pendidikan awal seorang insan, maka kita tengok balik bagaimana kelahiran kita daripada perut ibu kita. Ya. Apakah yang dianjurkan dalam agama kita? Pasti semua orang tahu. Yang beragama Islam, bila dia nak sambut anak, pasti seorang ayah dia akan melaungkan azan ya di telinga anaknya. Bermakna di situ kalimat tauhid itu telah ditanam dalam diri seorang anak yang baru mengenal dunianya itu. Maka ia bertepatan juga sebenarnya kalau menurut ulama akidah, ya, begitu juga menurut ulama tasawuf, ya. Ini kalimat ulama lah, bukan hadis. Mereka mengatakan awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu ialah mengenal Allah. Ya. Maka ialah macam pepatah Melayu kata, tak kenal maka tak cinta. Ya. Maknanya kita mengenal kehidupan ni satu keindahan. Seorang ayah melihat anaknya baru lahir itu satu perkara yang menggembirakan, khabar indah daripada Allah pada ayahnya. Begitu juga anak yang lahir, ya, mungkin pada peringkat awal dia tak lihat, ayah dia tak nampak. Tapi sebenarnya bila cukup pada waktunya, dia melihat ayahnya, dia melihat ibunya dan dia melihat alam ini. Ya. Maksudnya di sini balik semula kepada apa yang dikatakan oleh para ulama tadi, awal-awal agama, begitu juga awal kehidupan ini ialah dengan kita mengenal Allah Ta'ala. Sebab dunia ini ataupun kita ni sendiri pun adalah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pinjaman daripada Allah. Kita ni tak ada siapa-siapa. Kalau menurut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, menurut ahli ma'rifatullah, mereka mengatakan sebenarnya kita ni tak ada apa-apa. Kita ni tiada. Yang ada, yang wujud itu ialah Allah Ta'ala. Walaupun pada zahirnya kita ni wujud, tetapi sebenarnya kita tiada. Sebab itulah kembali kepada tadi, awal-awal agama itu ialah ma'rifatullah. Itu sebagai mukadimah, ya Datuk. Alhamdulillah, Masya Allah. Tuan-tuan, ya, mukadimah ni pendek tuan-tuan, ya, tapi mempunyai pengertian. Saya ingat awaluddin ma'rifatullah itu boleh diceritakan sebulan, 2 bulan, 3 bulan tuan-tuan dan puan, insya-Allah, ya. Saya ingat lagi ayah saya guru agama kampung kan, ya. Bila dia membawa cerita mengenai awaluddin ma'rifatullah ni, saya rasa berbulan-bulan lah ceritanya tuan-tuan dan puan. Tapi bila zaman kita, saya tak tahulah zaman Cikgu Farah ke, benda ni sudah tidak berlaku, akhirnya berlakulah. Nanti kita akan bincang tentang kecelaruan yang timbul oleh kerana hal-hal mengenai makrifat, hal-hal mengenai akidah itu tidak mendapat tempat di hati kita. Bukan tak dapat tempat dalam prinsip, bukan tidak tempat dalam dasar, tapi dalam hati kita tak dapat tempat. Okey, saya nak pergi kepada Cikgu Farah. Cikgu, cikgu sebagai cikgu, cikgu sebagai ibu, cikgu sebagai isteri. Betul. Cikgu sebagai anggota masyarakat. Saya nak mengatakan, terutama cikgu, sebagai pendidik, sebagai pendidik. Okey, kita punya sistem pendidikan cikgu, sistem pendidikan atau falsafah pendidikan kita nak melahirkan insan yang bersepadu, insan yang tercemin dalam dirinya ilmu, keterampilan, kehebatan rohani, kehebatan jasmani, seluruhnya digabungkan dan satu gabungan yang namanya pendekatan bersepadu pendidikan, falsafah pendidikan Malaysia. Okey, cantik tu, sangat cantik. Saya tak ada nak komen. Ini pakar-pakar buat ni cikgu, pakar-pakar buat. Bukan orang-orang tara saya ni, bukan. Ini pakar-pakar buat. Jadi mana apa? Daripada situ keinginan itu nak melahirkan satu generasi penggilap masyarakat, generasi yang akan membawa masyarakat ke satu kehidupan yang gemilang-gemilang.
ilmunya gemilang, akhlaknya gemilang, akidahnya gemilang, syariatnya gemilang, akhlaknya gemilang. Itulah lebih kurang the essence of the philosophy of Malaysian education system. Itulah lebih kurangnya. Saya nak tanya peringkat awal saja dulu, bukan nak kontak, bukan kita nak komplain-komplain, bukan nak kita tak ada tu arah, tetapi kita bincang-bincang saja. Pada pendapat cikgu lah, dengan begitu cantiknya falsafah itu, macam mana falsafah itu setelah 50, 60, 70 tahun itu, adakah meresap dalam diri anak-anak, dalam diri pemuda, dalam diri orang dewasa, dalam diri orang lanjut usia macam saya ni. Setakat ni cikgu, setakat observasi cikgu sebagai pendidik, sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat, sebagai isteri. Sila cikgu. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Datuk, terima kasihlah terlebih dahulu cikgu ucapkanlah kerana beri peluang kepada cikgu yang ilmu yang sedikit ni sebenarnya nak berkongsi dalam program Datuk yang memang mendapat tempatlah di hati masyarakat. Okey, saya cubalah setakat skop yang saya sebagai seorang guru. Sebenarnya cikgu mengajar subjek matematik di sekolah. Okey, seperti yang umum tahu, insan tu kan kita bincang hari ni soal insan, pendidikan awal seorang insan. Sebab macam Datuk kata, saya pun seorang insan, saya pun ibu, saya pun seorang isteri, saya pun guru. Okey, jadi apa maksud insan tu? Kalau semua orang faham, maksud insan tu ialah seorang manusia, makhluk yang Allah ciptakan yang cukup istimewa. Okey, betul kan? Kerana mereka ni kita boleh berfikir. Lepas tu kita boleh terima ilmu pengetahuan dan kita berkehendak, Datuk. Okay, setiap pada kita ni berkehendak. Betul? Jadi setiap benda yang boleh terima ilmu dan berkehendak tu kita namakan manusia. Tapi kalau yang sebaliknya tu bukan manusia. Okey, bagi seorang seorang guru lah saya di sekolah kan, mengajar, okey. Memanglah kami sangat memeganglah kepada falsafah pendidikan kebangsaan yang kita rangkumkan sebagai JERI. Okay, kita katakan nak melahirkan insan yang seimbang tu dari segi jeri dia, iaitu jasmani dia, emosi, rohani dan dia punya intelektual dan spiritual dia. Okey, sepanjang saya pun baru menjadi seorang guru ni lebih kurang 15 tahun. 15 tahun dan kita memang saya pun dalam keluarga pun background guru, mak pun guru, ustazah kan. Jadi saya memang situasi yang amat membimbangkan lah sekarang, Datuk, sebab saya memang mengajar di sekolah menengah. Saya bukanlah bercakap soal remaja di sekolah saya kan. Saya cakap secara umum lah, umum yang kita tengok. Maaflah Datuk, memang amat menyedihkan remaja kita ni. Kita kata macam agak lari di landasan yang kita patut terapkan lah. Kita patut terapkan budaya menghidupkan budaya Al-Quran kan, boleh banyak benda sebab kadang-kadang kita tanya bab syahadah pun mereka tak lepas satu. Okay? Saya memang kadang-kadang kita panggil kan, kenapa ni, apa masalah kita cek syahadah mereka, tak lepas satu. Okay. Lepas tu cikgu cek Fatihah tak lepas juga, Datuk. Saya memang sedih. Saya memang meniti saya matalah sebab ada di antara pelajar saya memang mengaku, Datuk, saya memang sedih sangat, tapi saya memang doa kepada anak-anak murid cikgu yang tengok cikgu malam ni. Cikgu sentiasa doakan kamu. Kamu semua yang pernah memang mereka dahagakan, betul-betul dahagakan ilmu, Datuk. Bukan setakat ilmu dunia ni. Mereka memang cakap lah apa masalah yang mereka hadapi, kenapa mereka tak macam ni. Yelah, maknanya berpunca daripada rumah lah, kita kata daripada rumah. Sebab memang umumnya bila anak remaja dah naik ke umur 14, 15 tahun, 17 tahun kan SPM, kalau yang memang dah tak kenal tika sejadah ni, memang daripada golongan yang kita tahulah macam mana background mereka di rumah. Mungkin mereka tak dapat perhatian ke arah itu. Okey, saya sedih saya kalau nak cerita macam-macam saya macam-macam dapat pengalaman lah anak murid. Tapi alhamdulillah ada yang memang dekat dengan guru ni, yang betul-betul ambil apa pengajaran yang kita bagi, kita marah ke kita apa, ada yang dah berjaya, Datuk. Memang saya sangat kagum. Betul-betul kalau betul-betul mereka mendekati golongan yang betul, golongan yang positif, yang ini memang golongan yang kita rasa macam mereka
mereka boleh dapat lagi ilmu-ilmu yang kita nak bagi tu. Okay, sebab sekarang ni kita mungkin lahir macam saya golongan generasi Y. Mungkin Datuk generasi X kan. Generasi X kan, Y ke Z. Sekarang dah generasi Alpha Datuk. Generasi Alpha, kita panggil generasi yang memang anak milenium lah. Memang abad 21 yang memang generasi yang lahir ni memang total dia memang generasi internet lah. Mereka semua gadget dekat tangan, semua generasi yang kita memang lihat apa sahaja yang mereka percaya dekat internet. Ini yang kita takut lah. Mereka lihat apa sahaja kebergantungan mereka sepenuhnya kepada internet, Datuk. Memang mereka belajar semua daripada internet. Jadi bayangkan kalau mereka lihat benda-benda yang kita rasa macam benda tu tak betul, tapi mereka rasa macam sebab itulah banyak yang mereka ikut benda yang kita rasa macam bimbang. Contohnya yang ada budaya game yang agak ganas kan. Menjadi ikutan para pelajar lah. So saya rasa kita nak fokuskan, kita nak zoomkan. Generasi ni lah yang kita kena fokus, kita kena zoomkan, kita kena scopekan. Seperti malam ni kita pakai zoom kan. So kita nak kena zoomkan lagi generasi ni. Di samping guru-guru dekat sekolah akan bantu sedaya upaya kami untuk menerapkan JERI yang kami perlu terapkan, dan peranan yang patut lagi ada di rumah, Datuk. Itu yang kita nak sangat-sangatnya. Kita nak menyerulah semua kepada yang mana masyarakat hari ni, sebab kita bukan sekadar nak melahirkan anak-anak yang seimbang daripada JERI tu, sebab kita nak juga ada keharmonian keluarga, masyarakat dan negara tu. Okay, berasalnya daripada insan ni lah. Saya pun insan, Datuk. Jadi saya pun kita dah melalui zaman yang kita rasa macam memang kita kata anak muda kalau dia tahu zaman yang usia mereka ni patutnya mereka kena buat apa, sebab nanti kan akan ditanya oleh Allah kan, zaman remaja ni zaman apa yang kita buat kan, Datuk kan. Jadi kalau mereka faham konsep tu, mereka akan buat perkara yang sepatutnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Tuan-tuan, ini concern sebagai seorang guru, sebagai seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anggota masyarakat yang peka nak melihat masyarakat bergerak kepada satu arah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi kalau tengok apa yang disebut oleh Cikgu Farah, kita dapati ada macam gap. Quite a big gap, tuan-tuan, a large gap di antara apa yang ada dalam falsafah pendidikan, murninya falsafah pendidikan, dengan tuan-tuan dan puan-puan natijah daripada sistem itu sampai sekarang ini. Sistem tak salah, tuan-tuan. Falsafah tak salah. Manusia yang salah. Tetapi apa yang disebutkan tadi, tuan-tuan, saya nak pergi pada Imam Muda ni. Imam Muda pada bulan Februari 2017 dulu, 2017. Selamai 8 remaja berumur 13-17 tahun maut di jalan raya kerana mereka mengisi seluruh jalan raya itu. Ada 20-30 anak-anak, 20-30 kumpulan, bukan orang, kumpulan, 20-30 kumpulan menguasai jalan raya, tuan-tuan, di dini hari, hampir dini hari, tuan-tuan, dan kebanyakannya hampir semuanya adalah orang Islam. 8 daripadanya mati di situ, dilanggar oleh seorang wanita berumur 22 tahun. Perbicaraan telah pun sudah pun tamat dan ada keputusan telah dibuat. Dan daripada 8 itu, tuan-tuan dan puan, ada lagi 3 cedera parah ketika itu, dan beberapa orang lagi, tuan-tuan, ada cedera, tapi ada cedera parah dan sebagainya. Okey, tadi cikgu ada sebut mengenai supervision daripada mak dan ayah, mengenai keterlibatan mak dan ayah, mengenai keterlibatan anggota keluarga dalam untuk mendidik anak-anak. Yang tadi 13 tahun. 13 tahun maknanya baru habis darjah 6 melangkah tingkatan 1. Mati di jalan raya hampir dini hari waktunya. Okey, kalau itu satu peristiwa. Tapi yang saya pergi Langkawi tahun lepas, pergi Langkawi, imam menjemput saya daripada airport, lalu jalan tu disebutnya, bila kita naik bukit, turun bukit, di sinilah dikatanya. Kalau hari Jumaat malam Sabtu, hari Sabtu malam Ahad, berpuluh-puluh ni, pukul 3 pagi ni, anak-anak kita seawal umur 9 tahun. 9 tahun maknanya dalam darjah 3 aja. Di sinilah mereka. Inilah namanya basikal lajak. Persoalannya, macam mana ini boleh berlaku?
Boleh tak berlaku kepada mak bapa ustaz? Boleh tak berlaku kepada mak dan bapa ustazah Farah, cikgu Farah yang ibunya adalah ustazah? Dan boleh tak berlaku kepada mak saya guru Al-Quran, bapa saya guru Quran, guru agama dan imam kepada masjid? Saya nak bagi tahu ustaz, macam mana ustaz punya ulasan tentang itu? Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma hidayatan lis-shawab. Baik, soalan ni sebenarnya bagi saya besar kalau kita nak bincangkan, tapi cuba sebab ialah kita berhadapan dengan pelbagai faktor. Ya, kalau kita melihat apa yang berlaku macam apa yang Datuk sebutkan tadi, ya, dengan orang kata fenomena basikal lajak, yang basikal tu saya pun tak pernah bawa, tapi kalau saya tengok basikal tu, ya, tak ada brake. Basikal tu kalau saya faham lah tak ada brake, sebab tu namanya basikal lajak. Dan saya tengok pun macam mana dia produk bawa basikal ni kan. Baik, saya melihat sebagai orang yang tak pernah bawa basikal tu, mungkin kita akan melihat, oh teruknya budak-budak ni, ya, apa nak jadi. Yes, mungkin sebahagian orang akan blame siapalah mak ayah dia, ya, apa dah jadi, mana pergi mak ayah. Ni mungkin sebahagian orang kata ni mungkin anak-anak yang tak jaga ataupun mak ayahnya tak ambil berat tentang dia. Dan ialah itu satu faktor, mungkin faktor kekeluargaan. Tapi dalam masa yang sama juga faktor masyarakat sekeliling. Mungkin juga faktor dari segi sudut faktor media sosial dan sebagainya. Sebenarnya banyak faktor. Tapi apa pun yang saya nampak, ya, yang paling besar ialah sebagaimana yang disebutkan, ya, dalam, kalau tidak silap saya, kalau saya salah minta maaf lah, dalam satu hadis Nabi menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah. Mak itu, bonda itu, ibunda itu adalah satu institusi sekolah. Bila kita kata ibu itu adalah sekolah yang membentuk, kita tengoklah sekolah dia ada sistem pendidikan, sistem mendisiplinkan pelajar-pelajar. Dan sebenarnya bukan bermula di sekolah. Dia bermula di rumah itu sendiri. Sebab Nabi kata ibu itu adalah sekolah. Maknanya di rumah itulah sistem pendidikan awal. Iaitu bagaimana ibu bapa nak melihat, sebab tu kena ibu bapa cakna benda ni. Bagaimana nak mendisiplinkan anak-anak, bagaimana nak membentuk karakter anak-anak, bagaimana nak berkomunikasi dengan anak-anak, bagaimana nak mengambil hati anak-anak, bagaimana nak menanam iman. Kita kata iman tu masing-masing iman tak samalah ayah dengan ibu. Tapi bagaimana seorang ayah dan ibu nak mendidik anak dia supaya dikenal Tuhannya. Baik. Sebenarnya tengok ya, agama, kalau agama ni dia akan membentuk kepribadian. Dan tengok bila mana Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh sahabat, bagaimana akhlak Nabi? Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu Quran. Maka di sini kita boleh bawa dalam rumah kita, ibu bapa wajib, saya nampak ya, wajib bagi kita ambil yang kata Aisyah tadi, akhlak Nabi itu Quran. Kalau Quran itu dihidupkan dalam rumah kita, dihidupkan dalam jiwa anak-anak kita, insya-Allah, ya, insya-Allah anak-anak tu dia akan tahu membezakan yang mana buruk, yang mana betul, hak yang mana batil. Ya. Tengok ya bagaimana tengok ya, zaman yang paling, orang kata apa, paling gemilang adalah zaman generasi Nabi SAW. Sahabat Nabi ketika itu mereka kalau berniaga tak menipu, menjaga mereka amanah. Bila mana dalam sistem siasah, kalau kita tengok pun adalah yang terbaik juga. Dalam sistem dalam sistem rumah tangga, ya, itu juga yang terbaik. Sebab apa? Sebab dalam jiwa para sahabat ni dibawanya Quran. Ya, Quran bukan mereka hafal tapi mereka membawa jiwa Quran tu. Sebab tu dibawa jadi seorang ayah, jadi ayah yang faham Quran. Kalau ibu yang faham Quran, kalau di dalam masyarakat yang faham Quran, saya nampak benda ni cantik sangat. Sebab tu saya tengok ada seorang profesor pernah sebut, ya, kalau kita nak tengok anak kita jadi apa 10 tahun, 20 tahun akan datang, maka tengok apa yang ada dalam rumah kita. Cuba balik rumah kita, buka, biasanya setiap orang rumah ni dia ada coffee table, ada sebagian rumah dia ada meja rak buku. Tengok buku apa yang kita ada dalam rumah tu.
kalau rumah kita banyak buku-buku, minta maaf ya, dulu majalah mangga. Sekarang ni saya tak tahu ada lagi ke tak ada. Kalau banyak buku-buku mangga, URTV begini, 10 tahun, 20 tahun akan datang, anak-anak yang keluar ialah anak-anak yang seperti mangga tu juga. Ya. Tetapi kalau rumah kita ni, bi'ahnya itu bi'ah salihah. Walaupun anak-anak dia tak baca pun kitab-kitab tu, tapi kita mewujudkan suasana ilmu dalam rumah, suasana Quran dalam rumah, 10 tahun, 20 tahun akan datang, insya-Allah anak tu akan keluar sebagai anak yang membawa agama. Saya tutup dengan satu hadis Nabi. Nabi kata apa? Addibu auladakum ala salasi khisal. Adab ataupun didiklah anak kamu dengan 3 perkara. Ini saya nampak penting bagi ibu bapa. Ini sistem sebagai satu pendidikan yang penting daripada Nabi kepada kita. Nabi kata, ajarlah wahai ibu bapa anak-anak kamu 3 perkara. Yang pertama, bihubbi nabiyikum. Tanam anak-anak supaya mereka cinta Nabi. Yang kedua, bihubbi ahli baitihi. Tanamkan dalam jiwa anak-anak supaya mereka ni cinta ahli keluarga Nabi, termasuklah para sahabat. Yang ketiga, wa qiraatil Quran. Dan yang ketiga, Nabi kata, ajar didik anak-anak supaya mereka tu bukan sekadar boleh baca Quran, tapi menjiwai Quran. 3 benda ni kalau kita terapkan dalam anak kita, insya-Allah campaklah anak kita ke mana sekalipun, dia akan tahu bawa dirinya ke mana. Wallahu a'lam. Allah, terima kasih Ustaz. Tuan-tuan, ada 2 perkara yang ditimbulkan oleh Ustaz tadi. Tuan-tuan, tidak lain dan tidak bukan. Yang pertama ialah tentang peranan ibu bapa. Tak boleh lagi. Kita dah 139 malam ni, Cikgu Farah ya. Ya. Tak ada dalam tajuk apa pun Ustazah, tajuk apa pun, tak kisah tajuk apa pun, yang kita bincang dengan pakar-pakar yang datang, ilmuwan-ilmuwan yang datang, agaman-agaman yang datang, profesional yang datang, orang biasa yang datang, yang menjadi tetamu saya, jarang yang tidak menyebut 2 perkara. Pertama, peranan ibu bapa. Yang kedua, peranan agama dalam membentuk insan yang sihat dalamnya, sihat luarnya, sihat hidupnya, dan akan sihat waktu matinya dalam konteks menemui Allah dalam keadaan radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah redha kepada mereka dan mereka redha kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada. Maknanya keluarga, ibu bapa, agama. Okey, kita nak pergi. Ibu bapa dah dengar tadi, agama. Okey, cikgu matematik. Ya. Saya kagum sebenarnya. Allah. Cikgu matematik, penganjur, tuan-tuan, program-program yang agak besar pada saya, yang saya terlibat sekali dalam program itu, tuan-tuan dan puan, untuk program mendakwahkan agama Allah, untuk mengumpulkan insan-insan, bercerita mengenai agama Allah, bercerita mengenai Al-Quran, hadis, bercerita mengenai sejarah kehidupan Nabi dan sebagainya, bercerita mengenai masyarakat yang bertunjangkan kepada Islam, yang diterajui oleh Cikgu Farah dan sahabat-sahabatnya semuanya dalam satu kumpulan. Terus alhamdulillah. Mereka kebanyakan, tuan-tuan, kebanyakannya bukan ahli syariah, bukan ahli akidah, bukan ahli tafsir, bukan ahli Quran, bukan. Mereka matematik, mereka sains, mereka biologi, mereka fizik, mereka chemistry. Itu dia orangnya. Tuan-tuan, saya kagum sebenarnya kan ya. Jadi macam mana Ustazah? Macam mana saya nak cerita ini Ustazah ni, macam cikgu ni. Cikgu macam mana cikgu? Matematik, seni matematik. Matematik tuan-tuan, kita diajar campur tolak bagi darab, kalkulus, kita diajar geometri sikit, berbagai-bagai kita diajar. Yang biasanya tak ada bercangkuk dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi saya dulu duduk satu jawatan kuasa penerapan nilai-nilai Islam namanya. Kita cuba membuat nama proses penerapan Islam dalam sistem pendidikan. Saya terlibat di dalamnya. Jadi yang saya nak tanya ni, macam mana cikgu sebagai ibu, sebagai anggota masyarakat, terutama sebagai pendidik, daripada mathematician ya, boleh terlibat langsung dengan gerakan-gerakan yang berkaitan dengan agama untuk mencelikkan umat. Pandanglah agama, lihatlah agama, junjunglah agama. Macam mana cikgu? Ustaz, saya nak ambil saya nak bagi penghargaan khas lah pada malam ini kepada bonda saya lah, terutamanya Ustazah Hajah Dariah lah. Kerana dia lah saya menjadi insan pada hari ini Ustaz. Sebab ni saya menonton ni. Betul lah. Memang bila kita sebut pasal masyarakat kan, ni terpalit kat saya sendiri lah. Saya pun menjadi ibu, saya pun jadi anak. Okay?
Kerana didikan mak ayah saya lah sampai saya boleh jadi macam sekarang ni Ustaz. Terima kasih mak dan abah yang menonton. Okey, saya ni sebagai macam kalau dalam masyarakat memang kami pun ada buat turun padang lah, turun padang tengok anak-anak murid yang ada masalah. Kita adalah join beberapa program kemasyarakatan, pergi bantu tengok rumah, dan memang kita check semua tu. Okay, kalau skop saya lah di sekolah Ustaz kan, kalau di sekolah saya memang cikgu matematik. Tapi saya nak menyuruhlah kepada semua ibu-ibu dan ayah-ayah dekat yang mendengar sekarang ni kan, didiklah anak tu takutkan Allah dulu. Betul tak Ustaz? Tapi kita tengok mak-mak sekarang banyak takutkan anak-anak dengan hantu lah, takutkan dengan lipas lah kan. Jadi yang tu tak boleh lah, kita kena ubah lah mindset kan. Ibu-ibu yang ada sekarang ni, ibu-ibu yang hebat. Saya tahu mereka ni patut didik anak tu takutkan Allah dulu. Okay? Kalau anak tu takutkan Allah, insya-Allah zaman kita ni akan jadi senang lah, mudah lah kerja dia. Sebab kita kena didik anak-anak kita ni sesuai dengan zaman dia sekarang lah. Bukan maksud kita ikut apa yang dia nak. Sebab kerana kita kena tengok juga kehendak dan apa yang anak-anak kita nakkan sekarang, tetapi kena ada tahu had dan batasnya. Kalau kita semua ibu-ibu di luar sana, termasuk saya pesan kat diri saya suka mendengar pesan Luqman Al-Hakim kan dekat anak dia. Antara yang dia pesan tu esahkan Allah, menjaga sekecil-kecil perlakuan kan, kena solat dan sabar. Tidak membangga diri, kemudian marah anak tu kerana sayang kan Datuk kan, ada dalam uraian ayat tu, saya tak hafal tapi saya ingat dia punya makna sikit. Kan ada lagi menghindari hutang kan, dia kata wahai anakku jauhkanlah berhutang kan, elak berbohong. Yang ni penting, saya memang tekankan jangan biarkan anak kita berbohong. Okay? Sebab benda ni semua macam Imam Muda Hasan cakap tadi, anak kita tu ialah cerminan diri kita. Betul tak? Anak kita ialah cerminan diri kita. Okey, seperti apa yang saya buat jugalah kan di rumah. Dan mungkin saya boleh share lah serba sedikit. Mungkin benda ni boleh menjadi panduan lah kepada ibu-ibu ataupun rakan-rakan ataupun guru-guru di luar sana kan. Kita boleh belum terlambat lagi sebenarnya yang mendengar ni, belum terlambat. Okay, mulakan hari ini. Okay, kalau yang mana ibu ayah yang belum buat di rumah, mungkin boleh buat, mungkin boleh start dah malam ni, adakan majlis taklim. Majlis taklim tu memang kena buat di rumah Datuk. Okay, jadi contohnya macam yang kami buat, kami baca hadis. Okay, setiap malam kita akan cuba baca satu hadis, satu atau dua hadis. Lepas tu kalau anak yang dah boleh baca, kita minta dia baca huraian hadis tu. Lepas tu huraikan. Mereka memang suka. Tambah-tambah dengan hadis solat, hadis tentang puasa, kan, zakat. Itu yang kita nak terapkan dekat dalam jiwa anak-anak. Sebab saya pembelajaran ni bermula di rumah. Kalau semua ibu bapa memainkan peranan di rumah, sebab benda tu pun akan diterapkan di sekolah nanti. Sebab para guru, ustazah semua akan ajar benda yang kita terapkan di rumah. Kalau kita terapkan elemen kebersihan, sebab di sekolah pun akan ada subjek yang sama. Kalau kita terapkan elemen bercakap benar, kita terapkan elemen macam mana cara manage kewangan, semua tu akan kita ajar di sekolah, tapi memang lebih lanjut lah. Jadi kita adakan majlis taklim, yang tu yang saya rasa macam antara yang saya rasa memberi kesan lah dalam keluarga saya lah umumnya. Bila kita start dengan majlis taklim dalam keluarga ni, kita nampak macam ada perubahan sikap dekat anak-anak. Okay, Alhamdulillah anak-anak saya, ketiga anak saya memang habis Al-Quran dengan saya. Okay, memang saya, walaupun saya bukan ustazah, Ustaz, tapi saya cuba ajar anak saya habiskan Al-Quran dengan saya. Okay, saya dan suamilah, kami memang nak anak-anak habiskan Al-Quran, bacaan Al-Quran dan dengan kami. Okay, walaupun kita hantar di luar, pergi juga mengaji, tapi saya nak tengok juga anak-anak yang Alhamdulillah seusia 4 tahun anak saya dah habis baca Al-Quran. Yang tu yang saya betul-betul terapkan lah. Cuma anak yang kedua dan ketiga tu dia agak lambat sikit sebab kita budak lelaki ni biasalah kena pujuk, kena belai, kena paksa kan. Lepas tu peranan ibu ni penting. Ibu tu betul lah macam Imam Muda cakap kan. Betul-betul yang orang kata Perdana Menteri kan lah. Satu rumah tu memang ibu lah. Ibu tu memang penting lah orang kata. Kalau rosaknya ibu tu, rosaklah rumah tangga sesebuah keluarga tu. Okay, kalau ibu ni dia tahu apa peranan, sayang lah kita tengok anak-anak kita
adalah sikit rasa kesihan lah dengan anak-anak ni. Saya pun risau anak-anak remaja sekarang, kadang-kadang mereka ni banyak benda yang mereka tak cerita dekat ibu mereka. Dia tak cerita dekat ibu ayah mereka. Mereka banyak cerita dekat rakan sebaya yang dekat sekolah. Termasuklah mereka akan cerita kat guru. So saya pun cakap, ibu tahu tak masalah kamu? Tak tahu. Oh, jadi memang kita rasa kenapa ada gap di situ. Kenapa mereka ada gap dengan ibu mereka. Yang tu yang kita nak, tak tahu lah. Saya pun kadang-kadang mereka memang cerita lah kat kita kan apa masalah mereka sampai A to Z semua. Kita memang sedih Ustaz nak dengar cerita macam-macam. Tapi juga kenapa tidak boleh cerita dekat ibu dengan ayah. Sebab saya memang percaya kalau anak perempuan, kalau dia rapat dengan ayah, anak perempuan yang banyak rapat dengan ayah ni, dia akan mengelakkan dia melakukan perbuatan yang dia akan berzina dan sebagainya kan. Betul tak Ustaz? Kan. Jadi itulah sepatutnya anak perempuan kita dekatkan dengan ayah. Anak lelaki dekatkan dengan ibu supaya mereka tahu peranan dan tanggungjawab bila ada isteri nanti kan, nak kena tolong ibu kan, kemas rumah. Itu yang patut yang kita buat. Tapi terbalik sekarang. Anak lelaki dibiarkan berkeliaran semua. Anak perempuan pasal-pasal macam. Jadi saya rasa macam mungkin kita kena ubah mindset lah kan. Sebab tu kita nak jugalah, kita pun nak ketua keluarga yang memang tahu apa yang peranan yang patut dilakukan. Sebab bila kita tengok balik, kita cek balik, oh rupanya waktu zaman remaja dia tak begitu. Tapi tidak salah kalau kita mula sekarang. Okay? Kalau kita tak mula sebelum ni, kita mula sekarang. Sebab saya suka cakap satu perkataan ni, saya buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Kalau nak buat sekarang. Jangan duk tunggu esok, lusa, saya lah cakap kat diri saya lah ni. Start. Okay, jadi kalau nak buat tanpa tapi. No tapi-tapi, buat sekarang. Mestilah saya cakap kat anak, kadang-kadang saya pun cakap, ibu cakap dah buat tanpa tapi. Dia pun cakap, alamak, dia pun dah tahu lah kan. So saya pun paksa kat diri saya lah, buat tanpa tapi, lakukan tanpa nanti. Jangan duk nanti lah. So, budaya kita ni suka tangguh kan. Itulah, bertangguh tu kan dah jadi pencuri masa. Okey, jadi lepas tu kita dah buat majlis taklim dalam keluarga. Ini peranan ibu-ibu kalau ada anak-anak ada peperiksaan, ada anak-anak yang ada masalah ke, baca Yasin dekat anak-anak tu. Sebab ini memang ibu saya buat dekat saya kan. Memang saya rasa ibu-ibu di luar sana pun memang buat macam ni. Baca Yasin, iringkan anak tu sepanjang dia peperiksaan tu. Okay, lepas tu kalau ada kelebihan duit tu, belanja kawan-kawan sikit makan kat sekolah ataupun belanja anak-anak murid yang susah. Okay, buatlah kenduri apa-apa. Alah kenduri kari pak 5 biji pun dah kenduri juga Ustaz ya, betul tak? Kan? Jadi lepas tu kita sedekahlah Al-Fatihah dekat ahli keluarga kita. Setiap hari kita baca Al-Fatihah. Yang ni memang saya memang amalkan. Saya baca Al-Fatihah. Saya mendapat orang kata sanad Al-Fatihah daripada almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harudin. Okay, kita bacakan Al-Fatihah dan sedekahkan kepada ahli keluarga kita. Kita niatkan dalam hati. Kalau ada anak kita yang degil ke, anak kita yang kita sendiri lah, niatkan kat kita sendiri pun boleh juga. Kita yang kadang-kadang ada terlebih kata ke apa, kita niatkan untuk sebagai pahala Al-Fatihah tu kita sedekahkanlah dekat siapa yang kita nak tu. Okey, yang tu yang saya pesan lah, yang antara kita nak ibu-ibu di luar sana berubah. Bukan ibu sajalah salah, kesian juga kami kan. Ayah pun samalah. Okey, ayah yang belum mulakan lagi, mulakan sekarang. Ayah-ayah tolong tegur anak-anak gadis di luar sana yang tidak menutup aurat. Ustaz, ramai lagi anak-anak gadis kita tak tutup aurat. Sekarang tudung-tudung dah macam-macam jenis, cantik Ustaz. Boleh beli. Cikgu kalau jual tudung laku rasanya. Kan? Beli, pakai, tak apa. Nak buat facial macam mana pun tak apa. Tutup aurat dulu. Okay? Kemudian dia akan datang dalam diri dia macam mana nak labuhkan tudung tu. Okay? Pakai tudung. Cantik. Pakai tudung mesti nampak cantik. Kan? Betul. Okey, cikgu. Ya, alhamdulillah. Saya ni tak boleh kena stop. Ustaz kena cakap stop. Betul. Bagus. Masya-Allah. Kan? Ayolah cikgu. Tak apa. Saya jadi murid malam ni. Kira murid untuk nak dengar. Kita nak dengar daripada cikgu. Tuan-tuan dan puan, apa yang saya dengar daripada Cikgu Farah tadi. Tuan-tuan, saya perhati Cikgu Farah ni. Saya tak pernah berjumpa lagi tuan-tuan dan puan. Tapi saya ada nampak satu elemen namanya contented, tuan-tuan. Maknanya nampak aman, nampak peaceful, nampak enjoy. Saya nampak dia enjoy apa dia kata. Pastinya enjoy apa dia buat.
Enjoy di sekolah, enjoy dia dengan matematiknya, enjoy didik anak-anak muridnya, enjoy balik ke rumah didik anaknya, enjoy bertaklin dan bertaklum, enjoy dalam majlis hadisnya yang dibacakan, anak-anaknya nanti tuan-tuan menguraikan hadis itu setakat yang patut diuraikan, enjoy pula tuan-tuan kelas-kelas Al-Quran yang diikutinya, enjoy melihat kejayaan anak-anak muridnya. Dan saya nampak semuanya tuan-tuan terbayang pada wajah Cikgu Farah. Masya Allah, tuan-tuan. Inilah tuan-tuan, dia bukan seorang-seorang, dia ada ilmu, tuan-tuan simpan seorang-seorang, tak ada. Ilmu dia sebagai cikgu beri sebagai seramai mana manusia, supaya manusia berilmu. Dengan ilmu itulah tegaknya iman, tegaknya takwa dan tegaknya ihsan, insya-Allah. Saya ucap terima kasihlah. Banyak sebenarnya tuan-tuan, banyak tips. Dalam tadi Cikgu Farah cakap tu banyak tips tuan-tuan nampak. Al-Quran wajib dalam rumah. Ta'lim wa ta'lum wajib dalam rumah. Tuan-tuan, peranan mak dan ayah wajib dalam rumah. Ingat mengingat wajib dalam rumah. Tegur menegur wajib dalam rumah. Tuan-tuan, sapa menyapa wajib dalam rumah. Layan melayan wajib dalam rumah. Dan disebut tadi tuan-tuan, saya hadiahkan Fatihah kepada keluarga. Saya hadiahkan Fatihah kepada ibu dan ayah, tuan-tuan. Satu Fatihah, tuan-tuan, untuk ibu dan ayah. Saya terlalu yakin. Ada teman-teman, mungkin para penonton, minta maaf saya sebutkan. Mungkin ada tak pernah sedekah satu Fatihah pun untuk ibu dan ayah. Sama dia yang masih hidup atau telah pergi bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara, tuan-tuan, dia punya barakah, tuan-tuan, barakah. Tengok mak ayah ni, tuan-tuan. Tuan-tuan, tengok muka mak ayah ni ibadah. Tengok muka. Tengok muka mak ayah ni ibadah. Macam tengok apa ni, Baitullah ibadah. Masya Allah. Betul. Tengok Baitullah di belakang. Ini surau saya, surau. Masya Allah. Tuan-tuan, dalam hadis disebut an-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Melihat wajah kedua ibu bapa itu ibadah. Inilah yang dilakukan oleh Cikgu Farah. Saya nak pindah kepada Imam Muda. Imam Muda. Tadi Imam Muda sebut Quran ni. Saya betul-betul lah tuan-tuan. Dan Ustaz Cikgu Farah pun jumpa awal-awal tadi. Ada anak-anak kita Fatihah tak lepas. Ada anak kita syahadahnya tak lepas. Juru nikah bagi tahu saya, tuan-tuan, timbul dalam keadaan masa nikah tu embarrassed. Everybody getting embarrassed sebab bridegroom, pengantin laki-laki tak boleh bersyahadah dengan betul, tuan-tuan dan puan. Tak boleh bersyahadah dengan betul. Engineer, doktor, profesional tak boleh bersyahadah dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tak boleh, tuan-tuan. Tak boleh. Jadi inilah. Jadi dengan Al-Quran tadi. Imam Muda cerita Al-Quran. Kalau bolehlah Imam Muda. Apa yang Imam Muda? Dengan cerita Imam Muda ada 3 orang anak. Macam mana Imam Muda meletakkan Al-Quran? Isi Al-Quran. Ruh Al-Quran. Supaya rumah itu terpancar ruh Al-Qurannya. Dengan ruh Al-Quran itulah hati-hati menjadi tenang, jiwa-jiwa menjadi tenang, kalbu-kalbu menjadi tenang, kehidupan menjadi tenang, ruh-ruh ibadah menghampiri, meliputi rumah kita kerana ada ruh Al-Quran dalam rumah kita. Sila Ustaz. Baik. Datuk, kemudian Cikgu Farah, penonton semua. Sebenarnya bila sebut tentang Quran ni, Datuk meremang rumah saya ni. Ya. Sebabnya, ya Allah, luar biasa Al-Quran ni sebenarnya kalau kita benar-benar cuba untuk memahami dan menghayatinya. Allah. Kalau saya nak bagi tahu pada ibu ayah, siapa-siapa yang menonton sekarang ni, kalau kita sekarang ini terasa jauh dengan Quran, sekarang ni cuba niat dalam diri, aku nak faham Quran. Aku nak faham dan aku nak menghayati. InsyaAllah kita yakin dengan apa yang Nabi sebut, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Kalau Allah nak kita jadi baik, Allah akan bagi kita faham agama. Jadi sekarang ni pasalnya, aku nak faham agama. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk faham agama. Datuk dan cikgu, sebenarnya saya nak cerita sikit ginilah tentang Quran ni. Pernah satu ketika waktu saya kuliah, ada seorang makcik yang bagi tahu saya lah. Kadang-kadang Datuk, cikgu
ilmu ni bukan dapat daripada seorang ustaz ustazah, bukan cikgu matematik juga kadang-kadang, ya. Kadang-kadang ilmu ni dapat daripada seorang tukang sapu sampah barangkali. Kadang-kadang tukang isi minyak kita boleh belajar daripada dia. Sebab ilmu ni sangat luas. Satu ketika saya mengajar dalam satu kuliah, ada seorang makcik tu dia bagi tahu kat saya, "Ustaz, kalau ada masalah ujian, baca Quran." Bila dia kata macam tu, saya tanya dengan makcik tu, "Makcik, saya nak tanya soalan. Selalu kalau makcik ada ujian dalam hidup, makcik baca surah apa?" Dia kata apa? Ni jawapan dia. Jawapan dia sangat amazing bagi saya. Dia kata apa? "Buka je mana-mana, Ustaz. Buka je mana-mana, insya-Allah Allah akan jawab masalah kita," dia kata. Wah, saya kata, hebat makcik ni. Saya belajar dengan dia satu benda. Ni pengalaman Datuk. Satu hari Allah uji saya. Anak saya yang nombor 2 tu dia main dengan abang dia. Main. Ditakdirkan dia jatuh lah, kepala dia benjol. Bukan anak nombor 2, anak sulung saya. Dia main dengan adik dia. Lari-lari lompat, dia jatuh. Okey, lepas tu dia menangis. Kita pun tuam kepala. Dia pun diam. Malam tu dia tidur. Okey lah, kita kata dia mungkin benjol sikit, tuam elok. Esok pagi, subuh-subuh lagi, sebelum subuh lagi, anak saya bangun, dia muntah-muntah. Muntah-muntah. Saya kata, kenapa dia muntah-muntah ni kan? Sebab kita kalau orang kata muntah-muntah ni mungkin kesan pada kepala kan. Saya jadi panik. Saya bawa anak saya pergi hospital. Pagi-pagi tu pergi hospital. Bila bawa dia hospital, doktor pun scan kepala. Doktor kata, kalau ikut scan kepala ni tak ada apa-apa. Tapi dia kata cuma simptom pendarahan tu macam ada. Sebab muntah-muntah. Sebab anak saya dia kata dia lapar. Saya bagi minum sikit, dia muntah. Minum sikit, dia muntah. Saya kata kenapa ni kan? Jadi doktor kata mungkin takut ada pendarahan dalam kepala. So kita kena buat MRI, dia kata. Kita pun, saya pun kata, saya jadi panik waktu tu kan. Sebagai seorang ayah, kita panik kan. Sebab anak kita kecil lagi. Waktu tu umur dia 3 tahun gitulah. Saya tanya dengan doktor, kalau nak buat MRI ni, kalaulah kata ada pendarahan dalam kepala, nak buat apa? Dia kata kita kena operate. Bila dengar perkataan operation ni, saya kata, atau apa, rasa macam-macam rasa lah. Rasa bersalah, rasa macam-macam perasaan. Orang Perak kata libang libu. Rasa serba tak kena. Okey, saya ringkaskan. Bila masuk MRI, waktu nak tunggu result MRI tu, lama. Sebab doktor pakar nak tengok result dan sebagainya. Tapi anak saya kata dia lapar. Saya bagi makan muntah. Saya waktu tu serabut sangat. Tapi saya teringat kata makcik tu, kalau kita ada ujian, buka Quran mana-mana, insya-Allah Allah jawab soalan kita. Waktu tu saya rasa, ya Allah, susah hati, serba salah. Bila teringat kata makcik tu, saya buka Quran. Saya buka je mana-mana. Dan waktu tu, saya baca sampai ayat 46. Saya ingat surah Al-Anfal ayat 46. Sampai ayat tu, tiba-tiba saya menangis, mengalir mata. Sebab betul kata makcik tu, Allah akan jawab apa yang kita sedang rasai sekarang ni. Memang betul, seolah-olah Al-Quran tu berbicara dengan saya waktu tu. Tengok ayat saya ingat ayat tu kata apa? Allah Ta'ala sebut, wasbiru innallaha ma'as sabirin. Waktu tu saya tengah gelisah ni, susah hati, rasa bersalah semua. Orang kata tak tenang hati ni lah. Tapi bila sampai ayat tu Allah kata, wasbiru, dia fi'il amar tu. Sabarlah kamu. Seolah-olah Allah tu sedang berbicara dengan kita. Di urut-urutnya hati kita yang sedang gelisah ni, sabarlah kamu wahai Hasan, sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang sabar. Nak cerita, saya tak tahu nak cerita macam mana, tapi waktu tu rasa lapang sangat ada ni. Lapang dah ada rasa perasaan gelisah tadi, muka muram tadi, hilang terus. Waktu tu saya mula tersenyum. Waktu tu saya mula terima keadaan, kalaulah anak tu terpaksa operation, ini ujian yang aku kena redha, aku terima, mungkin dosa aku banyak. Tapi tak lama lepas tu saya mula tersenyum, saya mula sapu dan sebagainya. Tak lama lepas tu doktor datang, dia kata apa? Encik, dia kata, doktor pakar semua dah tengok dah result. Alhamdulillah anak encik tak ada pendarahan. Ya Allah, saya kata syukur sangat, ya Allah. Cuma dia kata mungkin hentakkan kepala yang kuat, itu menyebabkan dia muntah-muntah. Tapi encik tak payah risau, okey semua. Cuma insya-Allah sehari dua dia okey. Ya Allah, saya kata waktu tu saya menangis sekali lagi, ya Allah. Luar biasa. Itu nak cerita Allah. Quran tu. Sebenarnya kalau kita nak, Allah akan bagi. Sekarang ni ibu ayah semua pasal ni aku nak faham Quran. InsyaAllah Allah mudah. Yang kita kata jangan cakap susahnya Quran, susahnya bahasa Arab. Jangan kata gitu. Mudahnya Quran ni, mudahnya bahasa Arab. InsyaAllah Allah akan bagi mudah. Wallahu'alam. Ustaz, saya nak cerita sikit tentang Quran ni. Ayah saya di hujung usianya dalam 80 lebih meninggal Ustaz ni. Sampai kepada peringkat
Nak nama anak pun dah tak berapa ingat, nak susun nombor 1, anak 8. Nombor 1 sampai nombor 8 pun tak berapa boleh susun dah. Kan banyak yang dia dah lupa dan sebagainya. Kalau kita datang di rumah tanya 3-4 kali. Bila sampai pertanyaan yang sama. Tapi satu perkara dia tak lupa-lupa, Ustaz. Quran dia tak lupa, Ustaz. Dia tak lupa Quran. Dia hafazlah beberapa surah. Surah Kahfi itu memanglah. Kalau ayah saya berjalan, Ustaz, berjalan di mana pun, mulut dia mestilah dengan Al-Quran. Apa yang dia hafaz ni itulah dia cari. Dan perkataan dia daripada semayang, dia salat, dia terus salat, Ustaz. Dan tidak ada satu pun yang tertinggal. Perkataan-perkataan ayat-ayat Al-Quran itu bertahta dalam hati, dalam jiwanya, Ustaz. Jadi saya ingat itu pun ialah para penonton yang hormati sekalian, dengar tadi apa kata Ustaz Imam Muda, Ustaz dia. Macam mana ayat itu, tuan-tuan. Boleh membantu terus, tuan-tuan. Terus boleh membantu terus. Daripada kelang kabut. Dah nampak jalan, dah nampak lorong, tuan-tuan dan puan-puan. Inilah, tuan-tuan, hebatnya mukjizat yang diturunkan kepada hamba. Tak ada mukjizat sehebat Al-Quran. Tak ada mukjizat seagung Al-Quran. Sebutlah mukjizat apa pun. Al-Quran ialah penghulu segala mukjizat. Tuan-tuan dan puan yang mati sekalian, kita berehat sekejap, tuan-tuan dan puan, dalam 1 minit setengah kita berehat sekejap. Boleh ke Cikgu Farah kita rehat sekejap aja? Boleh. Okay. Harap. Sila. Anjur Husnul Khatimah ialah sebuah projek bagi mengisi saudara keperluan insan-insan di permukaan bumi ini, iaitu untuk mati dalam Husnul Khatimah sesuai dengan doa kita. Allahumma khtim lana bi husnul khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. InsyaAllah sebuah projek, sebuah kampus, sebuah kompleks yang dinamakan Anjur Husnul Khatimah yang akan didirikan tidak berapa lama lagi, dan insyaAllah akan memberikan khidmat yang terbaik kepada seluruh umat Islam untuk hidup dalam Islam dan mati dalam husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menepati apa yang dibincangkan sekarang ini, mungkin rujukan boleh dibuat kepada 3 buku yang saya hasilkan. Buku yang pertama, saudara, ialah Khidmati Ayah Bunda Hingga Akhir Hayat. Buku yang kedua ialah Husnul Khatimah, Impian Setiap Muslim. Dan buku yang ketiga ialah bukunya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Dapatkan buku ini, tuan-tuan dan puan. Bacakan buku ini, insya-Allah. Inilah buku panduan untuk kita menjadi insan yang baik, menjadi muslim yang baik, menjadi mukmin yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First Move Childcare Center adalah sebuah organisasi yang melaksanakan fungsi-fungsi untuk mendidik, mengasuh anak-anak. Program yang kita kenalikan ini ialah untuk membantu ibu bapa. Kita hendak anak-anak tuan-tuan sihat, fizikalnya, tahap intelektualnya, tahap emosionalnya. Yang pentingnya ialah tahap spiritual. First Move Childcare Center ini, First Move artinya sentiasa ke depan saja. Mereka akan berdiri sebagai orang yang pertama, duduk dalam saf pertama. Para penonton yang dihormati sekalian, alhamdulillah, tuan-tuan, kita sudah menjadi penghujungnya. Selepas ini tiap-tiap orang mungkin dalam 3-4 minit begitu. Sebelum tu, tuan-tuan, ada 1-2 pengumuman yang saya nak umumkan, penting bagi saya dan mungkin penting bagi followers like saya, tuan-tuan. Pertama sekali, saya tadi duduk-duduk terbaca bila saya tengok, tuan-tuan, terbaca nama saya digunakan oleh beberapa syarikat, tuan-tuan, tanpa keizinan saya. Nama saya, gambar saya. Saya nak sebut nama syarikat pada malam ini pun tak sedap lah, tuan-tuan. Saya nak bagi tahu, tuan-tuan, saya tidak terlibat dalam mana-mana syarikat. Saya hanya terlibat dalam Sabha Group milik saya, dan satu lagi, Yayasan Kebajikan Sabha. Itulah sekarang ni almost full time saya dengan Yayasan Kebajikan Sabha nak mendirikan kompleks Anjur Husnul Khatimah. Yang lain tak ada kaitan dengan saya. Nombor 2, soal lembu ni, tuan. Lembu korban ni nak dihantar ke Afrika. Ada orang telefon saya semalam, pemberita telefon saya, reporter telefon saya. Nama doktor duduk dalam tu, ada gambar, dia kata doktor jadi duta kepada program menghantarkan lembu-lembu korban ke Afrika. Tuan-tuan, saya tak pernah menjadi duta, tak pernah dilantik menjadi duta, tak pernah menerima menjadi duta.
untuk menghantar lembu korban ke Afrika. Tak ada, tuan-tuan. Tak ada. Jadi saya haraplah tuan-tuan, saya tengok dan saya bagi tanya teman-teman yang ada pengalaman, dia kata yang akan datang ni lagi banyak lagi, dia kata lagi banyak. Kalau kita punya hits tu besar, kalau kita viewers kita besar, kalau kita apa makin besar tuan-tuan, dengan teman-teman saya yang lain pun, saya rasa nama kita akan digunakan tuan-tuan dalam berbagai bentuk yang tanpa keizinan kita, yang ini boleh menimbulkan satu keadaan fitnah kepada diri kita dan sebagainya. Itu yang kedua. Yang ketiga, tuan-tuan, tadi saya cuba mengumpul balik grup-grup saya, tuan-tuan, grup-grup supaya saya dapat beri mereka. Asalkan program harian, saya dapat bagi tahu mereka program pagi apa, program malam apa. Hari-hari, tuan-tuan, dalam 4,000 orang tu saya bagi tahu hari-hari. Program pagi apa, program malam apa, program pagi apa, malam apa. Tadi, tuan-tuan, bila saya susun, kerana saya terdelete grup asalnya, saya susun balik. Dalam susunan itu ada technical sikit problemnya. Sepatutnya tuan-tuan, kita buat cara broadcast, dipanggil broadcast group. Tapi kita tertekan kepada create group tadi tuan-tuan. Sebab itu ada timbulkan sedikit masalah. Masalah itu masalah saya yang tersilap tuan-tuan. Jadi kepada followers, kepada likers, kepada teman-teman lama dan baru, rasanya tuan-tuan, itu adalah kesilapan saya. Bukan scammer tuan-tuan, bukan scam, bukan tuan-tuan. Jadi itulah saya rasa yang saya nak sampaikan kepada para penonton yang hormati Islam. Saya nak I want to clear my name sebenarnya. Saya tak nak nama saya tak nak wajah saya digunakan untuk tujuan kepentingan masing-masing, saya tak nak itu berlaku. Dan saya tidak pernah terlibat dalam benda-benda yang sedemikian itu, tuan-tuan, insya-Allah. Okey, saya nak pergi kepada cikgu Cikgu, kalau kita tengok tadi yang dalam perbincangan kita, cikgu sebagai pendidik juga, sebagai ibu dan sebagai isteri, sebagai anak juga, mak bapak masih ada lagi, alhamdulillah, mereka pun menonton siaran ini pada malam ini, tuan-tuan. Hampir-hampir nak teriak tadi, nampaknya mak dah teriak dulu dah, saya rasa kan. Tapi apa yang saya nak sebutkan, cikgu, untuk yang terakhir ni, boleh tak cikgu sekali lagi appeal kepada guru-guru kita. Guru-guru ni tuan-tuan. Malaysia. Guru-guru satu Malaysia ni. Kalau guru-guru mengajar matematik, 40 minit masuk kelas, keluar, habis. Masuk kelas lain pula, keluar, habis. Bunyi loceng, balik. Itu guru, tuan-tuan. Kita ni murabbi, tuan-tuan. Murabbi ialah dalam matematik ada Allah. Dalam matematik ada kebesaran Allah. Dalam kebesaran Allah ada matematik. Jadi itulah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tidak mensadurkan matematik dengan kebesaran Allah, mengajar macam mana orang barat mengajar begitu saja, maka lahirlah insan-insan yang lompong imannya, lompong takwanya dan lompong hatinya, tuan-tuan. Inilah yang berlaku. Jadi macam mana cikgu macam mana boleh cikgu sadurkan ilmu matematik itu. Dengan saya tengok tadi dengan taklim wa ta'lum, dengan Al-Quran. Cikgu sendiri mendidik berapa orang anak cikgu? 3. 3 orang anak. Cikgu sendiri mendidik macam mak dan ayah saya. 8 orang anak tuan-tuan. Mak ayah saya tak percaya langsung nak menyerahkan untuk Al-Quran ini diberikan kepada orang lain yang mendidik. Mak bapak saya didik tuan-tuan. Tiap-tiap orang. Tiap-tiap hari tuan-tuan, sebelum pergi sekolah satu ain, sebelum pergi sekolah satu ain, sebelum pergi sekolah satu ain. Malam lain tuan-tuan, nak tidur lain tuan-tuan dan puan. Jadi saya nak tanya cikgu lah, kalau dapat kita serukan cikgu kepada teman-teman yang menonton siaran ini pada malam ini. Marilah kita pada malam ini, insya-Allah, seruan dah dibuat tadi. Malam ini dan Imam Muda pun dah seru tadi tuan-tuan. Malam ini kita nak buka satu lembaran baru dalam sejarah hidup kita. Tak ada lagi rumah kita kosong dengan Al-Quran. Tak ada lagi rumah kita kosong dengan majlis ilmu. Tak ada lagi rumah kita kosong dengan buku-buku yang mengingatkan kita kepada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lagi perbincangan lara-lara yang kosong daripada kebesaran Allah dan kebesaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak ada lagi jalan kita tuan-tuan, jalan yang menyimpang daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala.
yang diteroka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili zalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Ini jalanku yang lurus. Ikut dia. Wahai cikgu-cikgu semua, wahai pemimpin-pemimpin, wahai ketua kampung, wahai pengulu, wahai cikgu-cikgu, wahai seluruhnya. Mari kita semuanya berada di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Cikgu, sambungkan seruan itu cikgu. Sila. Ya, saya akan teruskan Datuk. Okey, memang saya nak bukanlah kata nak cabar. Jom semua guru-guru se-Malaysia. Tu dia Cikgu Farah nak kempen ni. Okey, saya seorang guru matematik. Saya tidak ada saya bukan mengajar bidang agama, tetapi saya masih mampu untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam diri anak-anak murid saya. Okey, hatta contohnya lah, macam contoh, saya suka denda kepada anak-anak murid saya kalau di sekolah lama, sebab saya masih di sekolah baru. Kalau mereka tak start kerja, saya memang suruh mereka baca surah. Okey, contohlah macam dulu kita ada surah hafazan. Dekat pendidikan Islam kita ada surah hafazan kan. Jadi kita suruh dia baca surah. Dia pun memang takut lah kalau suruh baca surah-surah kan. Tapi Alhamdulillah memang dia petah lah. Dan semua anak-anak murid saya yang saya bawa inovasi, saya memang cek, memang kena solat, kena cek solat. Hatta kami nak bergerak pukul berapa pun saya akan tanya bab-bab solat tu lah. Okey, yang tu yang semua cikgu saya rasa memang buat. Dan terutamanya guru-guru yang masuk ke kelas ni, saya nak pesan, yang masuk ke kelas, setiap kali masuk kelas, langkah masuk dengan kaki kanan. Lepas tu bacalah doa, mintalah dekat Allah, ya Allah hari ni aku nak mengajar tajuk apa, mudahkanlah mereka dan aku, ya Allah. Kadang-kadang kita nak minta mudah, terangkan hati anak murid, tak minta cikgu tu yang pemudah kan. Sebab saya pun kadang mengalami kesusahan dan kepayahan sebab saya mengajar kebanyakannya kelas belakang dan memang budak-budak tak boleh duduk dalam 20 minit pun tak boleh duduk lah. Jadi saya memang doa sambil dia baca yang Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam dia baca tu. Jadi saya akan selitkan dalam hati, ya Allah Tuhanku, terangkanlah hati anak-anakku, anak murid depanku dan aku sendiri. Sebab kadang-kadang kita cuba ajak pun kadang tak sampai kat murid. Rupanya mungkin cara kita tak jelas. Okey, baca doa tu, jangan lupa. Keluar kelas tinggalkan dengan terima kasih anak-anak hari ini kerana datang. Okey, cakap kat mereka terima kasih kerana datang hari ini. Sebab kalau kamu tak datang, cikgu tak dapat nak ajak kamu. Betul tak? Sebab mereka klien kita, mereka klien saya. Kalau mereka tak ada, saya tak dapat ajak lah itu. Sebab seorang cikgu ni memang, dia memang macam kata kawan-kawan saya kan, kalau tak mengajar tu boleh demam. Dia tu, kalau tak mengajar tu boleh demam. Saya suka nak mengulas balik apa yang Imam Muda cakap tadi, yang macam Al-Quran tu memang syifakan penyembuh. Saya ada satu kes sewaktu mengerjakan umrah, ada seorang jemaah mak saya, ibu saya membawa orang pergi umrah, dan waktu tu kakak ni memang ada masalah Ustaz. Dia memang ada masalah dengan suami dia. Dia menangis, tersesak, masuk ke dalam Masjidil Haram dan buka Al-Quran. Dan waktu tu dia buka surah Al-A'raf, surah pasal syurga dan neraka. Sebenarnya dia tak, saya cerita pun meremang bulu rumah. Dia tak faham pun apa makna Al-A'raf tu yang dia baca, tapi dia mengamuk sebab dia ada masalah dengan suami dia Ustaz. Tapi Ustaz, tahu tak orang Arab yang ada ni, kalau ibu saya tengok ni, ibu saya teringat cerita ni. Orang-orang yang dikeliling dia tengah teriak ni, ingat dia faham makna apa yang dibaca. Mereka sedekah duit dekat orang yang makcik yang teriak ni sebab dia ada masalah dengan suami dia. Jadi orang kata, Masya Allah, Malaysia. Dia ingat orang Malaysia ni faham Al-Quran. Ustaz, begitu, orang kata, husnuzonnya orang-orang di sana kan, dia pengen kita faham Al-Quran. Sebenarnya kita kena belajar Al-Quran. Sebab saya sendiri pun, saya kagum dengan ayah saya. Ayah saya bukan Ustaz. Bukan Ustaz, tapi dia hafal dan menjadi imam dekat masjid. Saya rasa memang saya rasa patut anak-anak saya tu contoh hidup Wan lah. Sebab memang itu yang saya nak. Sebab saya sampai ikut banyak program yang untuk macam mana nak ajak anak boleh hafal Al-Quran. Saya ikut program Stephen lah, macam mana nak sampai ambil cap jari, kena yang Indonesia punya kaedah Stephen yang tahu anak kita ni potensi ke arah mana. Okey, lepas tu kita tahu anak kita yang kalau dia ada cap jari yang macam ni, dia ialah bahagian untuk sensori. So dia kena hafal yang macam mana, keadaan dia macam mana. Kita sampai ambil program tu Ustaz, ikut. Memang saya rasa macam itulah peranan ibu. Jangan rasa penat, jangan rasa susah walaupun ada anak 3. Dan saya suka nak state lagi, Imam Muda pun cakap tadi, kita kena cakap benda-benda yang positif kan. Macam kita ubah mindset.
kalau anak murid kita tu tak berapa kita kata tak berapa cerdik kan, kita sebut jangan sebut perkataan yang kita sebut bodoh ke jangan sebutnya, kita sebut tak berapa cerdik. Sebab ada cerdik tu. Kalau dia malas, jangan sebut hang ni malas lah. Tu dah keluar dah bahasa Kedah cikgu. Kita sebut hang ni tak berapa rajin. Ada rajin tu. Saya suka ubah macam tu. Kata dia tahu tak cikgu, kalau kami tak handsome nak kata apa? Katalah tak berapa handsome, ada handsome tu kan. Jadi kita ubah mindset kepada benda yang positif. Jadi saya suka dengar macam bila kita cakap macam awak lah ni ketegak sangat, kita ubah jangan sebut ketegak tu, kita sebut yang awak lah tak berapa, sebut yang positif lah, ke arah yang positif. Okay? Jadi betul lah Imam Muda pun cakap tadi, saya pun cakap betul lah, saya pun kalau kita sebut benda positif, circle kita pun positif, buang semua yang negatif. Kalau ada rakan yang mungkin kita bukanlah buang, mesti kita macam kita pun kadang-kadang tak berapa betul kan, tapi kita pandang diri balik. Betul cakap Imam Muda, Al-Quran tu memang syifa, Al-Quran tu memang penyembuh. Dan Ustaz Dato' Asali, saya nak kongsi sikit lah yang apa yang Allah berikan, Allah hadirkan dekat saya baru ni. Saya ditimpa kebakaran dekat rumah saya Ustaz Imam Muda, dan alhamdulillah surau saya yang Allah pelihara. Okay, surau saya saja yang bahagian yang tak kena api, dan ruang tamu, di mana ruang tamu yang ada kawasan Al-Quran dan frame-frame ayat tu memang dia tak kena. Itu yang saya rasa macam Allah, yang tu memang saya rasa macam Allah ni, saya banyak dosa ni, saya rasa memang kena tambah lagi lah amalan saya kan. Tapi memang saya memang syukur, dan saya rasa macam saya kata kat anak-anak ini, Allah sayangkan kita ni, kita Allah memang sayangkan kita. Memang kalau semua yang datang ke rumah saya tengok, memang ruang tamu, curtain semua dah terbakar kan, saya cakap kat Ustaz kan. Tapi itulah saya nak cakap, betul-betul kalau kita jadikan Al-Quran tu sebagai syifa kan, ada ayat Al-Quran cakap wa nunazzilu minal Qur'ani ma wa syifa kan, ayat Quran kan, Al-Quran tu sebagai penyembuh dan syifa kan. Ibu-ibu di luar sana, guru-guru di luar sana, okay, saya pun suka juga nak kongsi, belajarlah satu atau dua doa, okay? Satu atau dua doa yang boleh kita gunakan anak kita ke, anak murid kita ke, sebagai kalau macam contoh kalau sakit ke nak buat macam mana ni, kalau anak yang sakit kan, kalau nak bagi anak lah lekat solat ke, nak baca macam mana kalau kita nak untuk nak bagi dia kekal dalam iman ke, ambil doa tu hafal. Okay? Antara yang saya boleh share sikit lah yang saya memang amal, kita boleh bacakan dekat anak-anak kita kalau ada anak-anak yang sakit. Okay? Anak-anak murid yang sakit, dekat sekolah memang ramai anak-anak murid yang sakit. Kadang-kadang kita tahu dia pun sakit apa, tapi dia pun sakit. Jadi guru-guru boleh amalkan doa ni, antara doa yang saya belajar dan saya guna seisi keluarga. Saya dapat juga doa ini daripada almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin. Antara doa yang diajar, dan ru'yah ni memang amalan Rasulullah juga. Antara yang kita baca, saya rasa Datuk Imam Muda pun tahu, kita akan baca bismillah, bismillah, bismillah. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadzir. Kita akan baca sebab Rasulullah pernah membacakan doa dan juga mengajarkan kepada sahabat untuk letakkan di tempat yang sakit kan. Betul tak Ustaz? Saya takut saya lupa kan. Itulah antara yang saya rasa macam ambil cakna lah. Okay, guru-guru di luar sana, ibu-ibu juga ambil cakna. Okay, ini bukan zaman untuk kita rasa macam malu lah. Sebab saya cikgu matematik tau. Saya memang patutnya saya malu ni. Saya bukan orang yang arif ataupun alim dalam bidang ni. Tapi saya suka nak ambil peluang, dan saya sangat bersah hati sangat Ustaz bagi peluang dekat saya untuk share dengan guru-guru kat luar sana. Sebab guru-guru kat sana semua hebat-hebat, dan anak-anak murid yang tengok malah dia semua hebat-hebat. Anak-anak murid cikgu yang tengok, rakan-rakan saya yang menonton, dan semua rakan baru yang saya baru kenal, anda semua hebat sebab anda tengok rancangan Ustaz malam ni. Sebab kita nak asbab kita, kadang-kadang asbab saya sampaikan walau sikit ilmu, asbab Imam Muda sampaikan walau sikit, mungkin asbab itu menyebabkan amalan itu secara istiqamah anda semua lakukan. Betul tak Ustaz? So saya rasa apa-apa saja kita terapkan dalam diri anak murid dekat sekolah, sebab saya guru kan, sama juga anak saya terapkan setiap anggota badan kita ni, okay, kita kalau tak mampu sedekah dengan duit, kita jadikan anggota badan kita ni sebagai sedekah. Okay, kamu jangan duduk saja, saya cakap bangun, pergi tolong kawan-kawan. Dah bangun, tolong tu dah jadi sedekah ya. Tapi musim Covid ni tak boleh bangun pula lah, kena duduk kat kursi saja. Jadi ajak, tubuh badan kita pun dah jadi sedekah dekat orang kan. Beri salam, beri ucapan yang baik, senyum selalu kan, bagi ringan tulang, ramah mesra, bantu orang yang susah.
Ni hadir majlis ilmu macam ni online ni memang banyak sekarang. Panjang PKP ni banyak majlis ilmu online dah banyak. Tengok kuliah Ustaz Hassan Ali pun dah banyak dah. Ada hari-hari setiap hari. Jadi itu saja yang saya rasa macam kalau kita semua ada peranan yang sama, ibu pun sama, guru pun sama, masyarakat pun sama. Semua seia, sekata, orang tu sehati, sejiwa. Semua kita berbeza Ustaz. Betul tak? Betul. Alhamdulillah. Wah, sampai terbenti dah tuan-tuan dan puan Masya Allah. Tuan-tuan dan puan dah agaknya dia punya masalah internet agaknya tuan-tuan Tapi apapun terima kasihlah kepada Cikgu Farah Banyak tips tuan-tuan. Cikgu Farah buka mulut aja. Tips 1, 2, 3, 4, 5. Tuan-tuan kalau kita nak ambil dia punya buat minit mesyuarat je tuan-tuan dan puan saya tak tahulah berapa tips tadi untuk kebaikan kita bersama. Dan saya nampak tuan-tuan, ini ialah kita sikit tahu psikologi ni tuan-tuan dan puan Dia cakap daripada hatinya tuan-tuan. Dia bercakap bukan gamitan mulutnya, bukan lidahnya, tapi dia cakap daripada hatinya. Saya nampak keikhlasannya, saya nampak kejujurannya. Kalau jadi cikgu yang ikhlas, cikgu yang jujur, ilmunya disampaikan ikhlas, ilmunya disampaikan jujur, dan dia mengamalkan ilmunya. Allah, tak ada lagi lah tuan-tuan. Itulah murabbi. Tadi line Ustaz. Terkeluar. Saya nak pesan sikit lagi. Saya suka pesan lagi. Sila. Saya rasa ni macam program saya pula Datuk. Tak apa. Bila cikgu bercakap memang macam ni kan. Okey, kita ni ada 3 hari sebenarnya. Kita dalam dunia ni kita ada 3 hari. Allah bagi kita 3 hari saja, iaitu 3 hari tu kemarin yang dah lepas. Yang kita tak boleh nak ulang lah cerita kemarin. Esok belum tentu kita temui dan hari inilah tempat kita nak tabung amalan kita Ustaz. Semoga apa yang saya pesan malam ni kepada semua adalah asbab sikit walau tak banyak, sebab saya pun amalan tak banyak Ustaz. Saya haraplah walau sikit saya pesan malam ni adalah melekat di jiwa-jiwa siapa-siapa yang menonton pada malam ini. Saya haraplah juga pastikan kita berbuat baiklah pada hari ini. Okey, itu saja daripada saya Ustaz. Terima kasih. Kita dengar daripada Imam Muda sikit dalam masa 1-2 minit saja. 1-2 minit yang terakhir agaknya dengan ribuan para penonton yang ada di hadapan kita, masing-masing dengan telefon mereka, ada yang dengan laptop mereka dan sebagainya. Apa pesanan sikit yang terakhir daripada Imam Muda Hassan Adli? Sila. Baik, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sedikit saja daripada saya sebagai buah akhirnya. 3 perkara ini bagi saya, bagi yang menonton ini mungkin ada ibu, ayah ataupun mungkin pelajar, mungkin guru dan sebagainya. Jadilah kata apa, sama-sama untuk kita upgrade diri. Bagaimana kita nak jadi orang yang terbaik, maka ini saya tinggalkan 3 perkara. Yang pertamanya, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita sebut itu akan membentuk peribadi kita. So make sure kita baca benda-benda yang betul. Kita tonton benda-benda yang betul. Kemudian yang keduanya iaitu program apa yang kita hadir, program apa yang kita ikut, grup mana yang kita follow. Tapi saya yakin yang menonton sekarang ni pengikut setia Dr. Hassan Ali kan. InsyaAllah bagus. Itu secara untuk kita jadi yang positif. Yang ketiganya itu circle kita. Siapa circle kita? Dan circle ni saya nak tekankan, circle anak-anak adalah ibu ayah dia. That's why ibu ayah kena jadi sahabat pada anak-anak. Nabi kata ar-rajulu ala dini khalilihi falyanzur ila man yukhalilu. Seorang itu bergantung pada seorang yang lain, maka lihat dengan siapa dia bersahabat. Maka ibu ayah bantulah anak-anak, jadilah sahabat pada anak-anak. Tinggalkan kesibukan sementara dalam keadaan anak-anak dihilang kasih sayang, tanpa tumpuan, tanpa kasih sayang. Jadi kalau kita nak disayangi, bagilah kasih sayang. Ibu ayah jadilah sahabat pada anak-anak sebab anak-anak membesar, Sebab tu kita kata anak-anak jadi dia akan rujuk pada kawan-kawannya sebab dia tak ada sahabat pada di rumah. Walaupun ada mak yang depan rumah, tapi itu bukan sahabat pada anak-anak. Hari ini jadilah sahabat pada anak-anak. Itu cakap saya sendiri sebenarnya Datuk Wallahualam. Allah, tuan-tuan dan puan saya merasakan malam ni banyak tips tuan-tuan. Entah macam mana, banyak tips. Dari Cikgu Farah, daripada kita bagi ada 3 pusingan tadi tuan-tuan, tips macam mana nak buat, macam mana nak buat, apa nak buat, macam mana nak buat, apa nak buat, macam mana nak buat. Dan juga daripada Imam Muda tuan-tuan dan puan Imam Muda
Tapi saya rasa tuan-tuan dengan dia punya wisdomnya bercakap, tuan-tuan dan puan, dengan pengalamannya, dengan Al-Quran yang berada di dadanya, 114 surah, 30 juzuk, tuan-tuan dan puan, itulah yang menjadi pedoman, pendinding dia dalam hidup, membawa dia ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, jangan lupa tuan-tuan, jangan lupalah pesanan-pesanan yang diberikan tadi. Janganlah apa pun tuan-tuan, apa pun tuan-tuan, jangan tinggalkan Allah, jangan tinggalkan Rasulnya, jangan tinggalkan Al-Quran, jangan tinggalkan anak-anak, jangan tinggalkan mendidik, jangan tinggalkan urusan kita dengan isteri, dengan suami bersama diuruskan. Jangan tinggalkan mak ayah, tuan-tuan, jangan tinggalkan mak ayah. Sayangi mak ayah, cintai mak ayah, kasihi mak ayah, cium mak ayah, dakap mak ayah, bisik di telinganya, tuan-tuan. I love you mama, I love you mama, I love you ayah, I love you ayah. Tuan-tuan dan puan, inilah yang patut kita lakukan. Dan kesan daripada kita kasih pada mak ayah, kesan tuan-tuan, redha Allah bergantung kepada redha ibu bapa. Murka Allah bergantung kepada murka ibu bapa. Tuan-tuan, kalau kita ada perkataan kita yang menyebabkan ibu bapa menitiskan sebutir air mata, tertutup pintu syurga buat kita, tuan-tuan. Jadi insya-Allah lah, mudah-mudahan sayangilah mak, sayangilah ayah. Pesan daripada Cikgu Farah, pesan daripada Imam Muda Hasan Adli tadi menutupkan tirai kepada perbincangan kita pada malam ini. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, besok pukul 7 pagi. 7 pagi. Besok hari yang ke-140. 140 tuan-tuan. Pukul 7 pagi kita bertemu, insya-Allah. Saya sambung lagi tuan-tuan besok insya-Allah. Kemudian tu pukul 9.15 malam lagi kita bertemu lagi tuan-tuan dan puan. Mungkinan kita bercerita panjang lagi tentang tajuk malam ni, tapi agaknya dimensinya lain sikit daripada apa yang kita bincangkan pada malam ini. Terima kasih kepada Cikgu Farah, terima kasih kepada Imam Muda, terima kasih kepada para penonton, terima kasih kepada semua. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat. Innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.